Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Fazila Idris dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 13, Bonafide akan membentangkan berkaitan kes skim Pak Mantelo. Kumpulan kami terdiri daripada 8 orang pelajar dan antara pembentang-pembentang pada hari ini terdiri daripada Nur Haliza binti Mak Yusof, Nurul Izzah binti Muhammad Zamri, Nur Fatin Najah binti Azmam dan Muhammad Abdul Wafi bin Salman. Siapakah Pak Mantelo yang sebenarnya? Pak Mantelo atau juga dikenali dengan nama aslinya iaitu Osman Hamzah berasal dari Taiping, Perak. Sebelum beliau menubuhkan skim cepat kaya Pak Mantelo, beliau merupakan seorang wartawan akhbar Warta Negara pada tahun 1960-an dan kemudian bekerja sebagai wartawan sambilan bernama pada tahun 1970-an. Kes skim ini telah dipercayai membabitkan hampir kira-kira seramai 50,000 orang pelabur dengan dana sebanyak 99 juta ringgit. Pada tahun 1972, Pak Mantelo telah menubuhkan sebuah syarikat bagi menjalankan skim cepat kaya yang diberi nama Skim Pertama Berhad ataupun lebih dikenali sebagai program Skim Cepat Kaya Pak Mantelo. Walaupun ramai yang tahu bahawa skim ini merupakan sebuah perniagaan yang tidak memulangkan apa-apa hasil, tetapi ramai juga yang terpengaruh kerana skim ini tidak pernah gagal membayar pulangan dividen yang tinggi kepada para pelaburnya. Sejak beroperasi, skim ini menjadi semakin terkenal dan mendapat kepercayaan orang ramai kerana berjaya mengekalkan pembayaran dividen kepada para pelaburnya dalam tempoh bertahun-tahun lamanya. Tambahan pula, terdapat peserta-peserta awal yang berjaya menjadi jutawan dalam masa yang singkat melalui program skim ini. Ini menyebabkan orang ramai menjadi rambang mata kerana skim ini menawarkan pulangan dividen sebanyak 10 sehingga 12% pulangan dividen setiap bulan. Pada 1 Oktober 1989, beberapa pegawai Bank Negara Malaysia BNM telah menyebu kediaman Pak Mantelo di Taiping untuk menyiasat kegiatan skim ini. Seterusnya, pada 23 November 1989, sebuah kali kedua telah dilakukan oleh BNM dan mereka telah merampas sejumlah wang bernilai 1.7 juta ringgit daripada rumah Pak Mantelo. Pada waktu tersebut, Pak Mantelo, isteri dan anak lelakinya telah ditahan oleh pihak berkuasa kerana telah mengutip wang daripada orang ramai tanpa lesen. Pada 11 Januari 1990, Pak Mantelo dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan melanggar Akta Bank dan Industri Kewangan 1989. Isteri dan anak lelakinya pula dituduh bersubahat bersamanya, tetapi mereka bertiga mengaku tidak bersalah. Mereka dibebaskan dengan ikat jamin ke atas Pak Mantelo sebanyak 1 juta ringgit dan pasport beliau dirampas, manakala sebanyak 200,000 ke atas isteri dan anak lelaki Pak Mantelo dengan seorang penjamin. Semua ikat jamin dibayar secara tunai. Pada 13 Mac 1990, mereka bertiga dibicarakan di mahkamah. Pak Mantelo mengaku bersalah atas tuduhan mengambil deposit tanpa lesen. Pak Mantelo dijatuhkan hukuman pada esok harinya dan di sini hakim juga telah memerintahkan agar wang tunai bernilai 1.7 juta ringgit yang dirampas oleh pihak BNM dipulangkan semula kepada Pak Mantelo kerana mereka tidak mempunyai undang-undang yang membolehkan mereka berbuat demikian. Pak Mantelo dijatuhkan hukuman dan setelah itu skim cepat kaya Pak Mantelo beroperasi seperti biasa. Pada September 1990, para pelabur mula menyedari bahawa pulangan dividen mereka tidak lagi dimasukkan ke dalam akaun bank mereka seperti sedia kala. Pak Mantelo pula mengumumkan bahawa akan terjadinya penurunan kadar dividen daripada 12% kepada 5% sahaja atas alasan kemelesetan ekonomi global akibat terjadinya perang teluk pada tahun tersebut, dan juga beliau menyalahkan terjadinya penyelewengan di antara ejen-ejen yang dilantik untuk mengutip duit menyebabkan pembayaran dividen terjejas. Pada Januari 1991, keadaan menjadi semakin teruk apabila Pak
Telo gagal membayar pulangan dividen yang dijanjikan. Orang ramai berkumpul di rumah beliau untuk menuntut wang pelaburan masing-masing, menyebabkan kekecohan sehingga kereta beliau juga dirosakkan. Seterusnya keadaan menjadi semakin rumit apabila sebulan kemudian sekumpulan 6 orang lelaki menculik anak lelaki Pak Man Telo dan mengurungnya di Hotel Tropicana Kuala Lumpur selama seminggu. Mereka meminta beliau untuk membayar ganti rugi sebanyak RM430,000. Namun, mereka semua telah diberkas oleh pihak polis dan anak Pak Man Telo dibebaskan. Pada 5 April 1991, Pak Man Telo telah ditahan selama beberapa minggu oleh pihak polis kerana terdapat laporan polis ke atasnya oleh salah seorang pelabur akibat ditipu oleh beliau. Dia mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Pak Man Telo dibenarkan diikat jamin dengan jumlah sebanyak RM2 juta sementara menunggu hari perbicaraannya yang berlangsung pada awal tahun 1992. Pada 2 Mac 1992, Pak Man Telo selesai dibicarakan dan beliau didapati bersalah buat kali yang kedua. Pada waktu tersebut, Pak Man Telo sendiri mengakui bahawa beliau tidak pernah tahu jumlah sebenar wang yang dikutip oleh syarikatnya dan tidak ada siapa pun yang tahu kerana rekod simpan tidak pernah wujud. Pada akhirnya, Pak Man Telo menjalani hukuman penjara di penjara Taiping Perak dan kemudian setelah tamatnya hukuman penjara, beliau dibawa ke Kuala Berang, Terengganu bagi menjalani perintah buang daerah. Pak Man Telo kemudiannya memulakan hidup baru dan menyara hidup dengan membaiki televisyen dan juga radio. Seterusnya dan akhir sekali, pada 22 Disember 1997, Pak Man Telo meninggal dunia pada umur 70 tahun akibat sakit tua. Dan dengan itu berakhirlah sudah riwayat hidup Pak Man Telo yang merupakan pelapor dan otai skim cepat kaya di negara ini. Kita teruskan dengan kesalahan dan hukuman yang dikenakan kepada Pak Man Telo. Seperti yang kita tahu, Pak Man Telo telah menjalankan skim pelaburan cepat kaya. Jadi pada November 1989, Pak Man Telo telah terbukti bersalah kerana mengutip wang tanpa lesen daripada para pelaburnya. Untuk kesalahan ini, sebanyak 1.7 juta wang tunai Pak Man Telo telah dirampas oleh Bank Negara. Namun begitu, wang tersebut dipulangkan semula kerana pada waktu itu tiada lagi undang-undang yang digubal untuk Bank Negara Malaysia berbuat demikian. Walau bagaimanapun, Pak Man Telo mengaku bersalah dan didenda sebanyak RM250,000 oleh mahkamah dan dia berjaya membayar denda tersebut secara tunai. Pada tahun berikutnya, Januari 1990, Pak Man Telo dituduh melanggar Akta Bank dan Industri Kewangan 1989 oleh mahkamah. Isteri dan anaknya turut ditahan kerana bersubahat dengan jenayah skim yang dilakukan oleh beliau. Oleh hal yang demikian, Pak Man Telo dihadapkan ke mahkamah lalu diikat jamin sebanyak RM1 juta dan pasportnya dirampas oleh pihak berkuasa. Isteri dan anaknya turut dibebaskan setelah diikat jamin sebanyak RM200,000. Pada September 1990, akibat skim Pak Man Telo semakin goyah, dia gagal membayar dividen pelaburnya seperti yang telah dijanjikan. Walaupun pada waktu itu, dia sudah mengurangkan kadar dividen dari 12% kepada 5% sahaja. Akibatnya, pelabur-pelabur berkumpul di halaman rumah Pak Man Telo, merosakkan keretanya serta mendesak supaya wang pelaburan mereka dipulangkan. 6 lelaki menculik anak lelaki Pak Man Telo dan mengurungnya di Hotel Tropicana Kuala Lumpur mulai 28 Februari hingga 5 Mac 1991. Pak Man Telo turut menghadapi tindakan saman daripada 639 pelaburnya. Pada bulan April tahun berikutnya, Pak Man Telo telah didakwa oleh Bank Negara Malaysia kerana mengambil wang deposit sebanyak RM99 juta tanpa lesen. Polis menahan Pak Man Telo dan beliau dikenakan tindakan buang daerah di Kampung Terong Kuala Berang, Hulu Terengganu, Terengganu. Pada akhirnya, 17 Julai 1991, Pak Man Telo didakwa dan beliau mengaku bersalah untuk jenayah skim yang dilakukan. Pak Man Telo dipenjara 2 tahun di penjara Taiping Perak. Setelah dibebaskan, beliau dihantar semula ke Terengganu dan menyara hidup dengan membaiki radio dan televisyen. Pada usia 70 tahun, Pak Man Telo meninggal dunia akibat sakit tua pada 22 Disember 1997.
Seterusnya kita sambung kepada kesan kepada individu, iaitu yang pertama dihukum penjara. Meskipun hukuman denda yang pertama Pak Mantelo mampu membayarnya sebanyak 250,000, tetapi ketika tahun 1992 Pak Mantelo telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah iaitu setahun penjara dan denda sebanyak 500,000. Selepas setahun di penjara, Pak Mantelo tidak mampu membayar denda, lalu dipenjarakan lagi sekali selama setahun, menjadikan 2 tahun dalam penjara. Seterusnya ialah dibuang daerah. Pak Mantelo dibawa ke Kuala Berang, Terengganu untuk perintah dibuang daerah. Lalu bersama seorang isteri, iaitu isteri keduanya dan seorang anak lelakinya, meneruskan hidup baru dengan membaiki radio dan televisyen. Seterusnya, kesan kepada keluarga. Ahli keluarga Pak Mantelo berada dalam keadaan terancam. Perkara ini berlaku pada anak Pak Mantelo yang telah diculik oleh sekumpulan 6 orang lelaki lalu mengurungnya di Hotel Tropicana, Kuala Lumpur selama seminggu. Perkara ini berlaku ketika Pak Mantelo tidak mampu membayar pulangan dividen yang dijanjikan kepada pelabur. Sebelum kejadian ini berlaku, orang ramai telah berkumpul di rumahnya untuk menuntut wang pelaburan sehingga kan berlaku kekecohan dan kereta Pak Mantelo telah dirosakkan. Seterusnya, keluarga berpecah belah. Dalam keadaan sedemikian, akhirnya Pak Mantelo mengakhiri kehidupannya dengan isteri kedua dan seorang anaknya di Kuala Berang, Terengganu. Bermula kerja sebagai wartawan sambilan, dibernama akhirnya menjadi seorang pembaiki televisyen dan radio sehingga akhir hidupnya. Berikutnya adalah kesan kepada organisasi. Akibat daripada skim cepat kaya Pak Mantelo membuatkan pelabur merasakan tekanan sehingga kan sanggup menjadikan anak Pak Mantelo sebagai tebusan. Selain daripada merosakkan kereta dan menyerbu rumah Pak Mantelo kerana terpedaya dengan skim cepat kaya Pak Mantelo yang akhirnya tidak mendapat wang semula meskipun telah ditangkap. Selain itu, pelabur juga telah hilang kepercayaan terhadap Pak Mantelo sehingga akan mengambil langkah untuk melaporkan kepada polis mengenai penipuan yang telah dilakukan oleh Pak Mantelo. Seterusnya, mengakibatkan nama Pak Mantelo telah disenarai hitam oleh Bank Negara Malaysia kerana penipuan yang dilakukan selain daripada tidak mempunyai lesen untuk mengutip wang daripada orang ramai. Saya akan teruskan dengan pengajaran. Di sini terdapat pelbagai pengajaran yang boleh diperolehi daripada kajian kes skim Pak Mantelo ini. Antaranya adalah kita sewajarnya jangan mudah terpedaya dengan suatu bentuk ajakan atau janji manis yang diberikan oleh seseorang yang tidak jujur dalam perniagaan. Contoh janji manis tersebut seperti ganjaran sejumlah wang yang besar boleh dimiliki dalam masa yang singkat sekiranya kita menyertai dalam perniagaan mereka. Hal ini kerana tiada satu pun cara yang mudah dan singkat untuk memiliki sesuatu kekayaan melainkan seseorang itu melalui jatuh bangun serta berusaha tanpa putus asa dalam mencapai kejayaan meskipun mengambil masa yang lama. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Pengajaran yang kedua adalah kita perlu bersikap jujur dalam urusan perniagaan, terutamanya sekali tidak menggunakan taktik penipuan seperti memanipulasikan pemikiran pelanggan untuk mengaut keuntungan yang mudah. Dengan bersikap jujur, urusan perniagaan kita sentiasa dalam keadaan cekap, bersih dan terhindar daripada kesalahan jenayah yang mungkin memudaratkan diri sendiri, keluarga maupun negara. Pengajaran yang terakhir adalah kita mestilah insaf akan perbuatan jenayah yang telah dilakukan dengan tidak sesekali mengulanginya. Sebalik itu, kita harus pelajari dari perbuatan tersebut dengan memupuk keinsafan dalam diri, ianya mampu mengubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Berdasarkan apa yang kita sedari, kegiatan jenayah kola putih atau lebih dikenali sebagai gelaran skamer masih berleluasa sehingga kini. Jenayah ini bukan sahaja berlaku dalam bentuk perniagaan, malah dalam pelbagai bentuk lagi. Ramai individu yang malang sudah terjerat dan mengalami kerugian sehingga ribuan ringgit. Di sini terdapat beberapa cadangan yang mungkin kita dapat banteras kegiatan jenayah ini, antaranya adalah penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasa undang-undang memainkan peranan yang sangat penting untuk mengatasi jenayah ini. Antara undang-undang yang patut kita kuatkuasakan adalah sekiranya kaki tangan kerajaan yang terlibat dalam jenayah ini harus dikenakan tindakan tata tertib. Seterusnya, pemimpin yang terlibat dalam jenayah ini harus dilucutkan jawatannya serta-merta. Selain itu, hukuman yang berat dan setimpal haruslah diberikan kepada si pelaku dan juga harta pelaku harus dirampas untuk dijadikan pengajaran dan amaran kepada semua individu.
Cadangan kedua adalah urusan organisasi yang mudah berlakunya jenayah Kuala Putih ini harus dikawal dengan ketat sekali, terutamanya organisasi pengurusan kewangan seperti bank-bank di seluruh Malaysia. Dengan itu, prosedur kerja di dalam bank harus diperketatkan dari segi keselamatan dan privasi yang sangat bagus. Cadangan yang terakhir adalah kempen kesedaran perlu dilancarkan. Pihak yang penting terutamanya kerajaan dan institusi pendidikan perlu melibatkan diri dalam penganjuran kempen kesedaran secara besar-besaran. Hal ini mampu membuka mata dan minda setiap individu bahawa jenayah ini mampu merugikan diri sendiri. Bukan itu sahaja, kempen kesedaran ini juga boleh melahirkan individu yang lebih berani serta prihatin untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa sekiranya mendapati jenayah berlaku di depan mata mereka. Setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami mengenai kajian kes Skim Pak Mantelo. Sekian, terima kasih.